Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita lagi. Ada Allah Taala beri peluang pada kita, sama-sama kita boleh mari muzakarah dan pula mari membesarkan agama Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga kita dapat berjaya dan dapat selamat dunia dan akhirat. Jadi minggu yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala duduk royak tetenya orang yang gapo yang munafik setengah daripadanya Akhnas bin Syarif. Maka dia kecek dengan Nabi tu manis, kecek baik siapa Nabi terikut dengan cakap penyo. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatai dalam ayat kata, Akhnas ini satu orang yang munafik dengan engkau ya Muhammad. Apabila ia datang di satu tempat, di satu kampung, maka dia kenakkan pokok-pokok kayu, maka dia bakarkan pokok-pokok kayu, dia bakarkan kebun-kebun dan dia semulahkan seekor hemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Taala tak suka kepada orang yang buat kefasikan dan buat kepunuhan dan kebinasaan di muka bumi Allah Taala. Kata Allah Subhanahu wa taala firman samanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillah akhazathul izzatu bil ithmi, dan apabila dikatakan baginya bagi seorang, apabila orang kata bagi seorang tu kata ittaqillah, hendak takutlah oleh engkau dan kamu itu bagi Allah. Ia katanya ittaqillah atau nata. Dan apabila dikata bagi seorang, apabila kita tengok seorang saat itu, dia saat itu buat maksiat ko, ataupun dia tu tak semaya ko, ataupun dia deraka kepada Allah, kita katanya ittaqillah, takutlah, ataupun ittaqillah, takutlah oleh kamu akan Allah. Kita royak dia, tengok dia saat ni deraka pada Allah, ataupun dia buat maksiat dengan Allah, ataupun dia tinggal semaya, ataupun dia dok kecek benda-benda yang tidak berfaedah, kita kata ittaqillah. Lepas tu akhazathul izzatu bil ismi, nescaya ambil akan dia akan seorang tu oleh takabur. Kita royak dia tadi, engkau tu dan engkau tu yang buat maksiat tu takutlah Tuhan. Misalnya kita tengok dia saat ni tu ada buat satu perkara yang Allah Ta'ala larang. Masalah kita tengok dia tu duk minum arak kau masalah. Lepas tu kita kira ya Allah, mu takut Tuhan lah akhirat esok, mu kena azab pada Allah, mu buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah, dan mu buatlah kepada kanan, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Tapi dia saat ni apabila kita kata takutlah oleh engkau dan olehmu akan Allah, tapi dia tu berpaling saat ni tu jadi takabur. Jadi wak sengelai, wak menyanyi, ataupun wak seno-seno dengan kita kata ittaqillah. Kita kata ittaqillah supaya dia tu apa? Berhenti daripada maksiat tu, berhenti daripada dosa tu, tapi dak jadi sebalik dia tu orang panggil kau bertambah takabur dan sombongnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ni Allah Taala bagi gapo dia, nescaya ambil akan dia oleh takabur dengan dosa pada mengerijakan dosa. Jadi kita kata pada seorang tu, engkau tu takut ke Tuhan, engkau duk minum arak tu, misalnya takut pada Allah Ta'ala, telah engkau saat ni tu tinggal semaya, tapi dia tu wak seno-seno, wak nyanyi-nyanyi, wak menyanyi-nyanyi dengan kita, dengan sebab dia takabur dengan keadaan dia saat ni buat maksiat, dia wak tak heran. Kadang-kadang dengan kita royak dia ittaqillah, dia kau tambah buat maksiat, dia sombong, dia kau tambah buat kejahatan. Maka orang ni dia dapat dosa ke dapat pahala,
Jawab di sini kata akhazathul izzatu bil ismi, makna dia tu berasa keagungan dia tu dengan dia berdosa dengan Allah, dengan dia tinggalkan perintah, dengan dia takabur, dia tak tinggal ada dengan dosa, bahkan dia buat sena-sena, kau buat tambah masalah. Maka orang ni balas dia lagu mana? Fahasbuhu jahannam, maka memadai akan dia akan seorang saat ni. Seorang kita kata, takut oleh muhimat, takutlah oleh muhi kholik, engkau duk minum arak tu, ataupun engkau saat ni tu tak tinggal semaya tu, ataupun engkau tak puasa tu, tapi dia tu jadi apabila kita royak dia ittaqillah, dia tu kau tambah berdosa dengan Allah. Dia tu buat sena-sena dengan kita kata dia je buat sena-sena, buat mai-mai. Maka orang ni apabila kita royak dia ittaqillah, kita royak ittaqillah supaya dia tinggal maksiat itu, supaya dia kau berhenti daripada tegahan Allah Ta'ala itu. Tak, tapi dia tu kau tambah buat sena-sena, kau tambah buat maksiat, kau tambah berdosa, maka orang ni Allah Ta'ala akan mada dia, Allah Ta'ala akan membalas dia. Tuan kata maka memadai akan dia, yakni membalas akan dia oleh Allah Ta'ala. Maka memadai, apa makna memadai? Yakni membalas akan dia oleh Allah Ta'ala, oleh neraka Jahannam. Makna orang ni apabila orang royak dia, berhentilah minum arak, benda tu Allah Ta'ala tak berkenan tu, barang tu Allah Ta'ala tak suka tu. Memberhentilah takut ke Tuhan gatik, buatlah apa yang Allah Ta'ala perintah, tinggallah apa yang Allah Ta'ala Allah Ta'ala suruh, tinggallah Allah Ta'ala larang, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Ke mana kita ya dia ittaqi, ya dak, ya kau takabur, kau somong dengan Allah Ta'ala, dan somong dengan kita ya kau tambah buat maksiat, buat nyanyi-nyanyi dengan kita, buat takabur dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang ni Allah Ta'ala beri ke dia mada, ke dia cukupi ke dia, dan balas dia ialah api neraka Jahannam. Sebab itulah kita ni ada juga setengah-setengah saat ni apabila orang royak kata, mu mari sejik katiklah mengaji. Kama dia ya saat ni tak sim mengaji. Kita royak dia main mengaji, tak mau mengaji dok akal perut cara dia. Ataupun kata mu semaya jelah. Maka dah semaya porung lah ni, tak semaya dah lah ni. Orang tak semaya, maya dah boleh por ni ya dah. Jadi kalau kita royak dia ittaqillah, takutlah olehmu akan Allah, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggallah apa yang Allah Ta'ala larang. Dak dia kau tambah, kau kuat dah. Jadi buat nyanyi-nyanyi, buat sena-sena, buat main-main dengan perintah Allah, dengan orang royak dia, maka orang ni Allah Ta'ala akan balas ke dia ialah api neraka Jahannam. Lepas tu api neraka Jahannam tu kata walabi'sal mihad, dan sejahat-jahat hamparan itu neraka. Sejahat-jahat hamparan tempat yang dia nak duduk ni, orang mana kita ya tahu memberhenti minum arak khalik, membuat semaya taklah mu semaya tak mu puasa tu, takut Tuhan ratik dah. Tapi dia tu buat main-main dengan kita royak gitu dia. Ya buat nyenyi-nyenyi, buat ejek, buat Allah-Allah. Maka orang ni Tuhan akan hapa dia dalam api neraka Jahannam, ialah daripada haparan api neraka. Neraka Jahannam patut Tuhan hapa akan haparan supaya hapa tika hapa jadah ni. Apa jadah tameja ni, apa tok ni dah. Patut kita tak cekcu. Tapi orang ni Tuhan hapa akan haparan daripada api neraka, duduk di dalam neraka Jahannam. Apa api neraka, mik ya tak di dalam tu. Mana orang yang tak dengarkan suruh orang, orang yang tak dengar apabila dia mata ittaqillah, dia buat main-main, dia buat sena-sena, dia buat nyenyi-nyenyi, buat ejek-ejek dengan perintah dan pula dengan orang royak dia, maka orang itu akan haparan itu daripada api neraka.
Wal iyazubillah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ba'tigha amardatillah. Tu saya kata. Dan setengah daripada manusia itu, orang panggil min tika ni, orang panggil bagi orang ngaji tu, orang panggil min tab'id. Min makna setengah. Sebab dia pasal makna luar tu terjemah tu. Dan setengah daripada manusia, orang panggil min li tab'id. Min tunjuk di atas makna separuh dan setengah. Dan setengah daripada manusia itu, mereka yang menjual akan dirinya. Ia jual diri dia. Deh. Makna yasri tika ni makna ia jual. Ia jual diri dia kerana menutup keredaan Allah. Ia jual diri dia. Dia guna diri dia. Dia pakai diri dia. Ia tasarruf diri dia ni untuk nak kepada keredaan Allah Ta'ala. Dah. Makna ia bersihar diri dia. Dia guna diri dia. Dia pakai diri dia ni kerana cari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita lah bersihar diri kita mari hari ni. Dah tu baik daripada umur. Daripada kahwin. Daripada kedai jabak. Daripada situ sini. Wari diri ni, apa? Jual diri, bersihar diri, tapi guna diri ni kerana duk cari di muka bumi ni keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menjualkan diri, gunakan diri, pakaikan diri kerana menutup keredaan Allah. Kemudian menjualkan diri saat ni cari keredaan ni pada mengerjakan taat akan Allah. Deh. Dia guna diri dia. Dia jual diri dia. Dia pakai dia untuk cari keredaan Allah. Nak cari persetujuan Allah. Nak cari perkara Allah Ta'ala suka. Nak cari hak Allah Ta'ala berkenan. Untuk apa? Untuk dia mengijarkan ibadat. Patut orang guna diri ni, makna jual diri ni, makna dia guna diri dia. Tapi guna untuk apa? Untuk nak cari keredaan Allah. Untuk nak carikan kebenaran. Untuk nak cari persetujuan Allah. Maka dia guna diri dia ni. Untuk apa? Yakni untuk taat kepada Allah. Dan untuk patuh akan Allah Ta'ala. Dan iaitu Suhaib Rumi menyakiti akan dia oleh kafir musyrikin. Tengok. Ayat ni turun mari dia jual diri dia. Dia guna diri dia. Dia jauh diri dia sakit. Dia jauh diri dia kena gapo, kena buat sakit ti, buat gapo menyakit ti, ataupun buat nyanyai oleh kafir Quraisy supaya mana? Supaya Suhaib Rumi. Baca Suhaib Rumiyun. Suhaib yang bahasa Rum. Menyakiti akan dia, akan Suhaib oleh kafir Quraisy di Makkah. Hijrah ia ke Madinah dan meninggal ia akan hartanya, harta Suhaib di Mekah. Perak ni nak royak kata Allah Ta'ala turunkan ayat ni asalnya kepada para sahabat yang bernama Suhaib. Maka Suhaib saat itu dia duduk di kota Mekah, kemudian dimenyakitikan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadapnya. Maka apabila ia saat ni tak nak duduk supaya dengan Bilal, orang buat menyakiti, orang godek, heret di padai pasir, siapa tu baiknya lemuk di tengah padai pasir, maka orang kafir kata, kembalilah engkau Bilal kepada agama tok nenek kamu, kepada agama tok nenek kamu, agama asal kamu. Bilal kata dak, ahad. Kemudian itulah orang panggil salah satu orang yang menjual diri kerana nak cari keredaan. Walaupun diri nak sakit, walaupun diri yang diejek, walaupun diri dinyanyai, walaupun diri dizalimi,
tapi mereka sanggup nak cari keredaan walaupun diri kena menyakiti, kena nyotikai ataupun kena buat seksa ataupun nak heret di pada pasir, mereka jangan jual diri kerana apa? Cari kebenaran dan cari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ni dia kata wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Pasuhat ni dia tinggalkan harta dia di Mekah, lepas tu dia tinggalkan kemewahan dia daripada Mekah, dia tinggal segala urusan dia di Mekah. Kenapa? Kerana nak hijrah pergi kepada Madinah, sebab menyakiti oleh kafir Quraisy dia buat nyanyo ke dia buat sesa, maka dia jual diri dia, dia gerbai diri dia kerana cari keredaan, pindah daripada Mekah pergi kepada Madinah kerana nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan masalah kau harta dia yang ada di Mekah, kemewahan dia ada di Mekah, daripada anak-anak dia ada Mekah, dia jangan sanggup tinggal. Kerana jual diri, kerana cari keredaan, jangan diri susah ataupun diri saat ni tak ada makan ni, tak adanya harta, tapi kerana nak keredaan Allah, sebab nak taat kepada Allah. Sebab apa dia lari pergi pada Madinah? Sebab apa dia hijrah? Sebab dia nak boleh buat amal ibadat, dia nak dapat taat pada Allah Ta'ala dengan sepenuh, maka dia sanggup tinggal harta-harta dia yang ada di kota Mekah. Ni orang jual diri. Apa makna jual ni? Inilah orang gerbai diri. Walaupun nak jadilah mana harta dia mau nak rapah ke di Mekah, harta dia mau nak ambil kelas gilah, asal dia tu boleh taat kepada Allah, asal dia boleh ibadat kepada Allah dengan sepenuh, maka dia kena tinggal kemewahan, maka dia sanggup jualkan diri dia saat itu daripada kemewahan dunia. Wallahu raufum bil ibad. Dan bermula Allah Ta'ala apabila seorang dia sanggup gerbai diri, tinggal kemewahan, tinggalkan harta benda, sebab orang kafir Quraisy dia buat menyakiti ke dia, maka dia sanggupkan tinggal apa kemewahan, kerana cari keredaan, cari persetujuan, carikan masalah orang panggil keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan kata dalam Quran kan, radhiyallahu anhum wa radu an. Tuhan redha tu, Tuhan puas hati, Tuhan redha daripada mereka dan mereka pun redha daripadanya, daripada Allah. Apabila mereka sanggup jual diri, mereka sanggup gerbai diri, mereka sanggup susah diri kerana cari keredaan, cari persetujuan, kerana nak boleh taat kepada Allah, mereka sanggup tinggalnya harta, tinggal kemewahan, seperti Suhaib tinggal kemewahan di mana? Di Mekah, dengan sebab menyakiti oleh orang kafir Quraisy, nak semaya ibadat Allah Ta'ala tadi, dia tinggal kemewahan yang ada di Mekah, dia pergi ke mana? Hijrah tu Nabi di ke mana? Pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Maka orang ni Tuhan suka ke tak suka, orang ni Tuhan sayang ke tak sayang. Sebab tu Tuhan bagi ayat hujung kata wallahu raufum bil ibad. Dan orang kalau duduklah ning weh, dan bermula Allah Ta'ala ni Tuhan yang amat kasih sayang. Allah Ta'ala kasih sayang dengan segala hamba-Nya sekira-kira menunjuk ia akan mereka itu pada jalan keredaan. Ni kenapa sahabat-sahabat ya jangan gerbai diri, tinggal harta kemewahan, dah tinggal harta kemewahan yang ada di Mekah. Kenapa? Kerana nak cari keredaan Allah, lepas tu cari keredaan Allah Ta'ala supaya mereka boleh semaya dengan sepenuh.
boleh ibadat dengan sepenuh, boleh taat pada Allah Ta'ala sepenuh. Belalah tinggal kemewahan, tinggal harta benda yang ada di Mekah, tapi asal boleh ibadat ke Tuhan. Kita lah ni balik dan balik. Kadang-kadang dia boleh semayang molek-molek dah di kampung, tapi nak cari susah. Lana kita. Duk molek-molek boleh semayang jemaah setiap waktu, dah duk pun tak ada jadi kalut mana, tapi nak cari jadi kalut. Ada lana deh. Wasa tak pada duk kampung weh, wasa kerja kita ni tu duit boleh tak banyak mana. Tapi semayang boleh sepenuh, ibadat boleh sepenuh, jemaah boleh sepenuh, tapi jangan tinggal kereda tu hak Allah Ta'ala reda dah kita nak mari cari kemerdekaan Allah Ta'ala, mari duk boleh kedai, mari kerja jadi kalau siapa kita tak ada nak jemaah, siapa kita tak ada nak zikir, siapa kita tu merdeka Allah. Makna kita tukar kereda tu dengan kemerdekaan. Tapi sahabat ya dah, orang-orang beriman di zaman Nabi daripada Al-Muhajirin wal Ansar, kalau mereka tak boleh taat ke Tuhan, kalau mereka tak boleh cari perkara hak Tuhan reda, mereka sanggup tinggal harta-harta mereka, mereka sanggup tinggal kemewahan-kemewahan mereka. Kenapa? Kerana mereka nak kepada keredaan dan nak kepada Tuhan suka dan Tuhan sayang. Ada mau nak situ. Tapi kita lah ni dak belah hak Tuhan marah pun tak apa, asal boleh masuk kocek kita. Belah Tuhan merdeka pun asal kata kenyih perut kita. Tak ada bahas lagi harta masuk dalam perut tu haram ke apa, halal ke haram, masyubahat ke apa, tak ada bahas lagi. Asal kata boleh masuk kocek kenyih perut cukup. Tapi sahabat dulu ya dak lagu tu. Nah, dia cari mula-mula keredaan. Hak mana Tuhan reda, hak mana Tuhan sayang, hak mana Tuhan suka. Lepas tu di dalam hak Tuhan suka tu boleh amal ibadat sempurna ke dak, boleh semaya sepenuh ke dak, boleh zikir sepenuh ke dak. Kalau tak boleh zikir, tak boleh semaya, tak apa, kemewahan hak ada tinggal, tak apa, harta ada tinggal, tak apa, asal boleh keredaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat, ini kelakuan-kelakuan orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tengok. Dan turun pada Abdullah ibni Salam dan segala sahabatnya. Jadi ayat ni turun ayat mana? Ayat kata wa minan nasi man yashri nafsan ibtigha'a mardatillah. Ayat ni turun pertama sekali yakni kepada Suhaib yang dia sanggup gerbai diri dia, jual diri dia supaya nak dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nak kepada kesukaan Allah dan sayangi Allah Ta'ala. Lepas tu dia boleh ibadat kepada Allah. Dan ayat ni tu juga pada Abdullah ibni Salam dan kepada para sahabat. Bila turun ni ayat ni dan turun pada Abdullah, kita terkait tak kalau takzim membesar mereka itu hari Sabtu dan beci akan daging unta kemudian daripada Islam kerana sudah biasa pada agama Yahudi. Deh turun ayat ni pada Abdullah ibnu Salam dan segala sahabat Nabi. Tak kalau takzim, tak kalau membesar. Tu takzim tu membesar. Mereka itu orang Yahudi hari Sabtu. Dah. Mereka besar hari Sabtu dan benci akan daging unta. Benci kepada daging unta. Orang-orang Islam di zaman ni wasa benci pada daging unta dah. Kenapa? Kerana dulu lagu ni sebab apa orang Islam wasa benci pada daging unta. Ya zaman jahiliyah dulu golik ke unta seko kadang-kadang ya nazar nak wi puja kepada berhala.
Lepas tu ya nazar setara mana? Nazar kata daging unta ni tak boleh wi ke orang lain dah. Sebab ya nazar wi puja kepada berhala ni. Maka daging unta ni siapa susu unta pun nak makan tak leh, daging unta pun nak makan tak leh, sebab mereka nazar kata nak puja dan nak buca kepada berhala. Golek kan di zaman-zaman jahiliah dulu, orang-orang kafir Quraisy golek ke daging unta ni ya buat puja dan buca dan besar kepada berhala-berhala mereka. Sebab tu apabila mereka saat ni tu masuk Islam, apabila para sahabat dia meluk Islam, ia benci kepada daging-daging unta. Kerana orang-orang di zaman jahiliyah golek ke dia duk jamungkan berhala dia duk buca berhala dia, dan dia ibadat berhala dia dengan dia berikan daging-daging unta. Siapa unta seekor nak makan tak boleh, susu unta pun tak boleh semua. Sebab tu selepas daripada mereka masuk Islam, mereka tu benci kepada daging unta. Dah. Maka turunkan ayat ini supaya Allah Ta'ala kata Tuhan suka kepada orang cari keredaan dan cari kasih sayang. Siapa dia tinggal kemewahan dia di Mekah ataupun di dunia, supaya dia nak cari keredaan Allah, persetujuan Allah, maka orang inilah Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala sayang. Maka pada ayat ni turun mari kepada Suhaib dah. Dia sanggup jual diri dia, dia sanggup gerbel diri dia sanggup tinggal segala kemewahan dia, asal dia dapat keredaan Allah, dapat persetujuan Allah, dapat kasih sayang Allah Ta'ala kepadanya. Cukup dah. Kita sikit-sikit tak apa dah, ibu apa dah. Biada terbelalah aku tak kaya dunia pun tak apa. Boleh makan, boleh minum, boleh pakai ke cukup. Anak boleh mengaji. Lepas tu ya kaedah orang soleh ni, kalau ya soleh sungguh deh. Ibu apa? Kalau orang ni ya soleh sungguh, ya baik sungguh. Anak ya senih, bini ya senih. Lepas tu keluarga ya senih. Lepas tu kalau kita buat ukur mari hak Nabi royak, kita duk kata ngaku mulut kita soleh tapi anak kita seekor buta, tak ada seni. Bini kita tak seni, anak jadi selerak tabak, orang ni tak benar soleh lagi. Buat ukur diri sendiri. Nabi mari kata, Nabi royak kata kalau kita rajulun soleh, orang laki-laki yang soleh, maka orang laki-laki soleh ni dengan bertuah dia, dengan bertuah beruntung dia ni, bukan sekadar dia seni, anak pun tupai seni, cucu pun tupai seni, isteri pun tupai seni, semua orang ada tepi-tepi dia, orang panggil pakak tupai seni. Kalau kita tu sebenar-benar soleh, lepas tu orang soleh ni man amila salihah, orang yang beramal soleh, orang ni Allah Ta'ala akan perhidupkan dia ni hayatan tayyibah, hidupan yang baik, hidupan yang tenang, hidupan yang tua. Kalau ya wa amal soleh, kita tengok diri. Kalau kita lala ni hidupan wasa tenang, hidupan wasa tak apa dah, tak ada getah benda banyak tak apa, tapi boleh mari semaya jemaah dengan sepenuh. Lepas maya boleh wirid, lepas wirid boleh berdoa, lepas berdoa boleh baca Quran. Puasa tenir hati weh. Pas nak gapo lagi? Tak usah duk kacau dah lah, dunia tu ambil koda-koda, cukup pakai, cukup makan. Boleh atas anak tu ngaji sikit banyak, pas tu cukup dah makan, cukup dah hidup. Pas kita duk kacau gapo lagi? Orang duk kacau-kacau ni orang tak kaya. Orang hak kaya sebut dalam hadis, orang yang apa? Yang cukup dengan apa yang ada di Allah. Lepas tu dia kira barang duk di tangan Allah, di kata Allah lebih baik daripada barang yang duk di tangan dia sendiri. Tahu ni? Sebab tu Nabi kata man sarrahu ayyakuna aqwan nas. Nabi kata siapa dia serenuk, dia nak jadi orang yang sekuat-kuat manusia. Ia nak jadi orang sekuat-kuat manusia, hemah kuat, semangat kuat, jiwa kuat.
orang ni falyatawakkal 'alallah. Ia kena serah kepada Allah. Makna tak kita buat kerja, apa kita main ngaji, serahlah kerja kita rumah ni kepada Allah Taala. Belalah nak jadi anak kedai kita, kau bini kita nak, aku nak main ngaji, aku nak cari keredaan Allah, aku nak cari persetujuan Allah, aku nak cari kasih Allah. Belah nak laku tak laku, kau serah Tuhan. Maka orang apabila ia serah Tuhan ni dah, Allah Ta'ala wil kepada dia tu hati yang kuat. Aqwan nas, sekuat-kuat manusia di sisi Allah orang ni lah. Mari ngaji lu belah ha, kedai nak laku tak laku. Belalah dia nak beli tak beli. Aku serah kepada Allah. Aku nak cari keredaan Allah. Aku nak cari tentang ilmu Allah. Aku nak cari masa Allah orang panggil pengetahuan hak yang aku tak tahu lagi. Pak orang ngaji tak ada kena kecek dah. Ngaji satu period, duduk dia dalam majlis satu period, seolah-olah yang ngajikan masalah satu bab tu hewi dah 1000 kaat kepada dia. Wah, kita nak apa ni? Nabi ada kata kepada Abu Zahir, Abu Zah, mun tahu ke tak? Mungkin ngaji fata'alam baban minal ilmi. Mungkin ngaji satu bab daripada ilmu. Ni Nabi kata pada Abu Zah, fata'alam baban minal ilmi, amila bihi aw lam ya'mal. Mun beramal dengan ilmu mengaji ataupun mun tak beramal. Nabi kata khairul laka, baik bagi engkau hi Abu Zah, min an tusalli alf rak'atin. Lebih baik daripada kamu tu, daripada kamu semaya 1000 rakaat lagi. Kita semaya kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tak khusyuk. Lepas tu kita semaya kadang-kadang buat kerana orang nak orang tengok tak kita ngaji. Tapi kita mari ngaji hining, kita tahu dah satu bab. Orang ni dia gerbai tentang Allah Taala. Dia cari keredaan Allah, nak cari kesukaan Allah. Lepas tu nak boleh taat sepenuh dengan Allah. Belah tinggal kemewahan dunia, tinggal masa Allah kata benda dunia sikit banyak kerana nak cari keredaan. Kita ngaji, kita reti hari ni satu bab masalah Allah Ta'ala widah kita supaya kita semaya 1000 rakaat dah. Apa nak gopo lagi? Nak maya rumah 1000 rakaat lekok dahi-dahi lekok ke apa? Sakit pala lutut pun buat tak sampai 1000 tu. Supaya ning tu semaya dia mata cuba muslawat 1000 sehari. Masa lu tu mari 1000 selawat ni suta ya kalau tu mai. Tapi bobo baca oleh 100 ni nera. Bobo baca boleh sampai 450 dia mau panggil, "Hei, mak, teh." Tak ada dah cukup 100, boleh baru 150. Bobo nak baca pula, kalau anaknya jatuh mutu bodoh. Masa tu nak baca selawat 1000 kali tak ada nak payah mana. Tapi nak boleh baca, nak boleh cukup tu ya payah. Pas supaya tu nak semaya kalau tu mari 1000 rakaat ni ya banyak. Tapi kita mari dengar satu bab daripada ilmu ni, Allah Ta'ala wi kita ni lebih baik pada 1000 rakaat lagi. Khairul laka, Nabi kata sebaik-baik bagi kamu hi Abu Zah min an tusalliya alf rakaatin. Lebih baik bagi engkau daripada engkau semaya 1000 rakaat lagi. Mari ngaji ya, ngaji gini. Mari ngaji, pas tak ada arah lah kita mari ni jela dah lah. Jela kan no. Jela dah Tuhan taufik hidayah dah. Patut orang tak boleh mari, tak ada arah, tak ada taufik hidayah pada Tuhan. Kadang-kadang dia duk katuk mulut jebur nak buat mana? Tuhan duk nak buka cekak dah nak hidayah ke dia, tapi duk katuk mulut jebur, ya hati dia tu sibuk buka, tak ada arah lah. Tak ada arah. Lepas tu makna kata Abdullah ibn Salam dan sahabat-sahabat ni, dia tak suka apabila dia masuk Islam, dia tak suka pada daging unta kan. Dia tahu daging unta ni golik ke orang-orang jahiliah dulu dan Yahudi, dia buat pujakan berhala, dia buat pujakan patung. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kenapa Tuhan kata ayat ni pula? Jadi orang Islam setengah daripada Abdullah ibnu Salam dan para sahabat lain-lain ni
apabila ia masuk Islam, dia rasa tak kena kepada daging unta. Tengok molek. Apabila ia timur rasa tak kena pada daging unta, tapi Islam tak ada larang, tak ada benci pada daging unta, tak ada suruh kita benci daging unta. Tapi puak ni ia jadi rasa berdenai. Berdenai kat mana? Setengah daripada Abdullah bin Salam, apabila ia masuk Islam, ia rasa benci pada daging unta. Kerana apa? Kerana daging utak dia buat puja tokong, buat tujuh bala, buat puja berhala dan bucar pada berhala. Dia rasa tak kena rasa benci. Sebab tu Tuhan itu ayat ni, sebab dia sakut-sakut ayat ni. Deh. Kama dia setengah lah jual diri, gerbai diri, cari kereta kerana taat. Maka orang ni Tuhan berkenan sangat pada dia. Lepas tu orang masuk Islam dah, dia rasa tak kena pada daging utak. Sebab tu Tuhan kata ni, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hei segala orang yang mukmin, hei orang yang beriman kepada Allah, masuk oleh kamu, kamu masuklah kepada Islam, masuk oleh kamu, meluk oleh kamu pada agama Islam itu sekalian hukum syariahnya. Hukum syariah yakni hukum undang-undangnya undang Islam, dan tinggal oleh kamu daripada syariat Musa yang menyalahi bagi hukum Islam. Ni Kama dia apabila kamu masuk Islam, Tuhan kata nak, dah Tuhan kata kan apabila kamu masuk Islam, masuk semua, jangan masuk sekerat-sekerat. Kerana setengah-setengah sahabat ni ia tak kena kepada orang semula uta ataupun kepada daging uta ketika dia Islam, kerana ia dak berdendai kepada masa jahiliyah, puak-puak kafir Quraisy duk semula kerana puja kepada apa? Kepada berhala. Lepas tu setengah-setengah saat itu duk pegang lagi dengan agama Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya kerana orang paling dalam Islam ni, ya ada orang masuk Islam ni ada daripada duk pegang dengan Taurat, ada pegang dengan apa? Dengan Injil. Kalau kita tengok supaya kita tak ada orang yang aling agama Kristian, tak kan? Ada ni hak masuk Islam ketika Nabi tu orang punga Nabi tu berdarah yang mengalir dah. Maka Nabi tu Zaid bin Harisah terheret Nabi tu nusuk lepas tamat, lepas tu pergi jumpa dengan Adah pun akik satu angung gawa, satu takai daripada angung wi kepada Nabi. Nabi nak makan, Nabi bismillahirrahmanirrahim. Maka Adah ni orang beragama dengan agama Kristian. Lepas tu ada setengah ada masuk Islam ni orang beragama dengan agama Musa. Kama dia Allah Subhanahu Wa Taala kata, apabila kamu sudah meluk Islam dah, kamu saat ni tu meluk wis semualah. Bukan ambil sekerat, tak ambil sekerat, ambil setengah, tak ambil setengah. Tengah beragama dengan Islam, pahak setengah lagi nak beragama dengan syariat Nabi Musa. Janganlah lagu tu. Sebab apabila kamu masuk Islam dah, orang panggil agama Nabi Musa sudah dibatal, agama Nabi Isa sudah dinasah dan dibatal. Sebab apa? Sebab dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perak ni. Ya sebab tu orang panggil orang-orang Yahudi setengah dia tak turut kepada Nabi. Dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia tak jadi Islam. Sebab apa? Sebab ia duk pakai dengan hukum-hukum syariat bagi Nabi Musa, ia tak mengaku dengan Nabi Muhammad. Ya orang panggil ia tak ada tasdik bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tak benar dengan apa yang hak Nabi wari. Sebab tu ia tak jadi Islam. Orang Yahudi lah ni, sebab apa ia tak jadi Islam? Sebab ia beriman dengan Allah. Allah khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadi langit dan bumi. Tapi kerana ia tak jadi Islam? Sebab dia tak pegang dengan syariat Nabi Muhammad, dia hidup pegang dengan syariat Nabi Musa. Sebab itulah apabila orang-orang Islam yang meluk Islam, Allah Ta'ala memasuklah kepada Islam semua. Jangan kata sekerat-sekerat, jangan setengah. Tengah pakai Islam, pas setengah pakai syariat bagi
bagi Nabi Musa, tengah pakai syariat Nabi Isa, hak ning tak sah dan tak pakai. Islam ya tak pakai. Perak ni. Ibu apa? Nak Islam wis semua. Apa kita learning lah. Nak mazhab so ya. Jangan duk buat campur. Jangan duk talfiq. Sebab tu dalam Islam pun jangan duk ambil agama Nabi Muhammad tak. Lepas tu rasa nak ambil agama Nabi Musa tak. Lepas nak ambil agama Nabi Isa tak. Kerana di dalam kaedah usul fiqh apabila dibangkitkan Nabi Muhammad, syariah Nabi Musa, undang-undang hak Nabi Musa, Nabi Isa dan pula nabi-nabi yang lain dibatalkan, dipelenyakkan, dipelesukan, diperhilang akad naik kepada langit oleh Allah Ta'ala dengan sabit syariat Nabi Muhammad sore. Kemudian syariat Nabi Muhammad ni ia sapa kepada hari kiamat. Mana syariat kita contoh? Contohnya undang-undang yang turun pada Nabi Muhammad seperti zina. Maka zina ni tak boleh sampai hari kiamat. Tu syariat turun Nabi Muhammad. Lepas tu syariat Nabi Muhammad ni, kalau baju kita kata kena najis, ia boleh basuh. Cuba perhati. Misalnya kita tanai baju kita kena darah, baju kita kena darah, ia boleh basuh. Apabila tubik kena air najis tu, ia boleh basuh. Lepas tu dia panggil tubik tu basuh. Diri merah bagi darah tu, ia tubik dah. Air bagi darah tubik. Maka mada dah. Tapi syariat bagi Nabi Musa, kalau kena darah di kain, darah di baju, ia tak boleh nak basuh. Ia kena guting kau. Tu tak serupa tu. Ia tak serupa. Lepas tu kalau kena tangan, kena tangan kau. Pada kena 2 kali kabih tangan kan. Syariat ia kalau dia kena najis cicak, kalau kena di baju dia nak basuh tak boleh, dia kena guting baju tu baik. Lepas tu kalau kena di tangan, kena guting tangan tahu. Lepas kena 2 kali guting, lepas kena 3 kali siapa ke bahu. Ni orang panggil syariah dan undang-undang bagi Nabi Musa. Lepas tu sebab tu Tuhan kata sini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang beriman, hendak masuklah oleh kamu di dalam agama Islam itu semua. Masuk wis semua, masuk wis habis. Zahir batin, luar dalam, lepas tu jangan dak ambil hak nun sekerak ni sekerak supaya bab masalah mazhab, mana misal. Tengok sekali nampak Syafi'i. Pas tengok sekali nampak supaya Hanafi. Pas tengok sekali nampak supaya Hambali. Pas klik ke akhirat esok. Hak payah malaikat tak ikut tengok sekali nampak supaya Syafi'i mih amalnya. Panggil Syafi'i mari jala dak imam Syafi'i ni amalah mu ni sunnah mu ni mazhabmu. Syafi'i tahai bukan weh. Wa rano ketika ya takbir lagu ni Syafi'i ya tak lagu ni tak apa Syafi'i tak dapat mih tu. Bodoh mari cara tunjuk kira tu tangan tak ada. Syafi'i tak buka aku. Syafi'i tak buka aku. Hak ni buka aku. Pas tengok ni pula duk tika takbir supaya Syafi'i, maka mari tak tangan wah pusat. Syafi'i tak buka aku ni. Hak ni apa? Ni hak ni apa dia? Hak Hanafi. Dah. Nampak takbir supaya Syafi'i, tapi dia takbir tak ada tak tangan, pakai lepas. Syafi'i mai tengok hai bukan aku kan? Hak ni Maliki ni. Jadi apabila kalau kita wa amat talfiq, dalam fiqh panggil talfiqun. Apa talfiq? Dalam semaya ada Syafi'i gati, dalam semaya ada Hambali gati, dalam semaya ada Hanafi gati, dalam semaya ada Maliki gati. Amalan ini orang panggil batilun. Batil ia, batal ia. Apa makna batal? Makna tak kena lagi pula Tuhan tak terima. Bah akhirat esok panggilkan fu imam ya pak. Hak mungkin Syafi'i temih aku tapi bukan aku. Panggil toke mari. Tengok bagi hak menggedak ni.
Supaya duk jual dia ni, duk lepas tu 3 wilayah. Wah dia buruk dalam. Bukan hak kata ni jalan hak demo tah tapi nak lepas nama mari kita. Nak jatuh dia tempat kita harga murah. Demo kena wogo, demo kerak barang tak masuk atas naik kota Cina tu barang ni mai pan. Pas royak atas hak 3 wilayah. Nah, kata dia 3 wilayah. Oh, 3 wilayah tu bukan dia kita tengok cah-cah, jetik-jetik tengok buah bukan. Bukan dia 3 wilayah. Bukan dia santi, bukan dia santu ni. Apa gitu, apa lagu tu? Kita wa amma duk kata hak Maliki, duk kata Syafi'i tak bukan. Panggil tu okey mari cek bagi je masing-masing. Panggil Imam Syafi'i cek kita bukan. Panggil Maliki kita capu nampak Maliki te Syafi'i te, maka semua amalan ni mardudun ditolak akan dia. Amalan ni ditolak. Nampak semaya, nampaknya rokok, nampaknya iktidal, tapi rokok iktidal tu tak serupa dengan Imam Syafi'i sepenuh-penuh. Patut meksa kalau nak Syafi'i sepenuh-penuh. Kalau nak Maliki wi penuh-penuh lebat semaya. Jangan duk capuk aduk tika nampak Syafi'i, tika masalah tak tangan tak dada, tak atas ni. Bukan duk bawah. Dah. Tu. Kalau kita nak buat Syafi'i wi sepenuh, kalau nak ambil Hanafi wi sepenuh. Tak ada lagi nah. Tapi pergi ngaji. Pahala kita nak jadi Hanafi, kena ngaji cara ambil asmaya Hanafi. Kalau kita nak jadi Maliki, wasa mudah dengan Maliki, ambil asmaya Maliki pun kena wisna. Bukan kata masalah ambil asmaya cara Hanafi, cara asmaya cara Syafi'i. Kena nak lagu ni. Maka lagu ni orang panggil talfiq ataupun jadi bercampur aduk dalam masalah bab amalan. Misalnya cara semaya betul dah Syafi'i, Allahu Akbar tangi wah dada, patut tengok tempat sujud, rokok iktidal pun supaya Syafi'i, tapi tika ambil semaya yang pergi basuh kaki dulu. Ni cara siapa? Hanafi kata ikut mu nak basuh kaki dulu pun sah. Mu nak basuh tangan, misalnya pergi ambil asmaya pak pergi basuh tangan dulu. Basuh tangan. Lepas tu basuh kaki, lepas tu sapu kepala. Baru hujung suk pergi basuh muka. Hanafi kata di sisi yang mulai. Sebab dia pergi ayat farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau nak basuh kaki dulu, tak ada apa, tak ada masalah Hanafi kata. Kalau nak pergi basuh tangan dulu, tak ada apa. Patut hari itu faksilu wujuhakum suruh basuh muka. Ayat kata wa tika ni bukan wa tartik, wa li mutlaqil jam'i. Ikut engkau lah. Engkau nak pergi basuh kaki dulu, basuh tangan, ikut engkau. Patut kita maya cara Syafi'i, gimik asmaya cara Hanafi. Maka lagu ni orang panggil talfiq. Sebab tu dalam Islam kalau nak buat Islam tu bisa disepenuh. Jangan kata ni syariat Nabi Muhammad. Nampak ketika ni nampak meh-meh syariat Nabi Musa. Dan satu ketika nampak syariat bagi Nabi Isa. Hak ni tak boleh. Sebab tu Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Lepas tu Tuhan kata lagi nya dah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan. Jangan duk turut jalan syaitan. Lepas tu jalan syaitan ya suruh ambil ikut tu. Ambil hak Hanafi ganti, ambil hak Syafi'i ganti. Sebab tu ngaji kita kena ngaji. Kalau kita tak ngaji, makna kita tak tahu. Dia tak tahu, buat dengan tak betul. Dia tak betul, maka tak sah. Dia tak sah, maka tak pakar. Dia tak pakar, tak ada boleh apa. Sebab tu dia panggil nak buat, kena ngaji. Nak betul, tak betul. Nak orang panggil seolah kata wahding. Nak kata ibadat kita, semaya kita sahih ataupun ghairu sahih,
wahding dia ilmu. Ilmu itulah yang betulkan akan amalan kita. Kama dia Allah Subhanahu wa taala kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan turut dan jangan ikut kamu. Jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan. Jangan turut jalan syaitan dengan pecah-pecah hukum agama. Jangan kamu buat pecah-pecah hukum agama. Dah ikut setengah-setengah. Ni jangan ni. Ya payah kau lah ni duk jadi masalah tak takut kali. Kalau kita bahasa kata masalah supaya kalau orang kafir, kita nampak selalu dah kata ia tak serupa dengan kita. Jadi hak kita takut lah ni orang panggil orang duk lah kita juga tu hak kita takutnya. Dah. Orang duduk dalam kita, orang sekali dengan kita, orang pakai piyah supaya kita, lepas tu hidup rak kita, hak tu kita masalahnya. Lepas tu Tuhan larang jangan kamu duk turut syaitan, jangan kamu duk ikut syaitan dengan sebab buat pecah-pecahkan hukum-hukum Islam. Ni makna kita kena tahu dah apabila duk memecahkan hukum agama Islam, ini setengah daripada amalan syaitan dan kerja syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya syaitan itu bagi kamu seteru yang nyata. Nah, syaitan tu orang panggil seteru kita yang nyata. Dah. Sebab kita nak tahu siapa yang buat pecah kita, syaitan. Passport kita duk pecah lah ni, siapa yang buat kita pecah, syaitan. Lepas tu kalau milih kali, pecah kali buat kita dah kan. Milih tu nebel pecah tu kan dah kali. Lepas tu ada satu kampung baru ni tak pelik kalinya. Dah ke buat dia? Pilih tu nebel. Pas pilih tu nebel, siapa tak bertegur dua grup ni weh. Siapa tak bertegur pergi mari. Bukunya pilih tak nebel. Lepas tu kita kena tahu nyakit pecah ni siapa ya. Kena tahu lu dah. Ni Tuhan kata dah ni, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita kata pecahlah kampung. Ni fak tu nebel dulu, ni fak tu nebel bau. Nyakit pecah ni. Nyakit tafrik ni, nyakit firqah ni, nyakit dia, nyakit syaitan. Lepas tu di dalam agama, amung ni mazhab ni, mung pesen ni, mung sapu muka, aku tak sapu muka. Pia nyakit pecah ni, syaitan. Dan nyakit pecah-pecah ni ialah syaitan. Lepas tu setengah-setengah tu orang panggil pecah siapa tak tegar, tak kecek, tak gapo pergi mari. Sebab apa? Buku tu nebel, Allahu Akbar. Tak tegar pergi mari. Baru ni tadi aibah habis siapa tak perabung. Serak habis perabung. Sebab apa? Orang panggil sebab kita tinggalkan sunnah Nabi dan cara Nabi dan tinggalkan perintah Allah. Tuhan kata ati'ullah wa ati'ur rasul, menturutkan Allah, turutkan Rasul, muslimat. Lepas tu kita kena tahu dah, pecah ni yang mari mana? Yang mari di syaitan. Pas syaitan ada sebut, kita tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin katanya, syaitan kata aku mengaku. Syaitan dia mengaku. Aku mengaku tak gawa orang duk tawaf dak pai Baitillah. Duk tawaf dak pai Baitillah, setan kata aku nak tipu fok ni tak leh dah. Deh. Setan kata aku nak tipu fok duk tawaf dak pai Baitillah ni ku tak kuasa dah. Orang korang apa tengok pola ni, korang tengok tahun ni kau deh. Jadi orang panggil pawak tisak nari sia deh. Perawat tisak orang pergi umrah sampai 2,000 orang lebih. Ni, perawat tisak ni. Bulan lepas ni orang panggil pakak pergi umrah lah, umrah sampai untuk seh dan pula syarikat tu. Tahun ni lah perawat tisak orang Thailand, orang petani jalan ni pergi umrah ramai sekali. Duk gelewak tepuh lah aku dapat Baitillah ke.
Dah. Setan kata aku nak tipu mereka tak pergi umrah tak boleh dah. Tapi so ya setan kata aku boleh tipukan umat-umat akhir zaman ni, apa dia? We pecah. Pas tengok lah ni, nak lari boleh tak? Kau tahu kau ramai pergi umrah. Kau tahu kau ramai pergi umrah kan? Setan kata aku lemah dah daripada nak tipu umat Nabi Muhammad pergi buat umrah dan tawaf Baitullah. Tapi aku boleh tipu saya umat akhir zaman ni, we pecah. Pahala ni tengok sungguh tak? Pilih tok manis sekali pecah dua puak. Bobo nak hingga faruk pilih orang nayuk dah. Ni, bobo nak hingga faruk pecah dah, pilih nayuk pula. Nak hilang rasa nak rapat sikit kita dengan saudara kita, nyo pilih tok email baru dah. Ada nak jadi email baru kena siapa nak turun ke apa orang panggil kena calung tak calung, masya-Allah, dah tabarakallah dah. Gitu orang panggil nyakit pecah ialah nyakit daripada syaitan sekat tu dulu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat sekat tu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nyakit pecah, masya-Allah dah. Alhamdulillah kita boleh duduk ke doa dengan Allah Taala wi banyak-banyak. Dia katanya dah sunat muakkad itu adanya 10 dan sunat ghairu muakkad itu ialah ada 12. Kita royak dah gitu dan musannif kita pun nyata dah. Muakkad saat ni tu belum pada subuh 2 rakaat dan belum pada zuhur 2 rakaat dan pula dulu dah daripada zuhur 2 dan dulu daripada dan 2 rakaat kemudian daripada pada zuhur. Jadi ni dan pula semayam pun macam itulah. Lepas tu kemudian pada maghrib dan pula kemudian pada isya 10 rakaat. Lepas tu tengok dah. Tu dia katanya maka dinamakan sunat yang muakkadah dan ghaira muakkadah. Sunat muakkadah yakni hukum dia tu dekat-dekatnya fardu ataupun dekat-dekat dengan wajib. Tu orang panggil sunat muakkadah yakni hukum dia dekat-dekat dengan wajib, tak apa dengan wajib. Dan ghairu muakkad sekaliannya sekalian daripada sunat muakkad dan ghairu muakkad ni rawatibu, orang panggil sunat rawatib. Apa makna rawatib? Yakni sunat yang tetap untuk kalau zuhur kan sebelum zuhur, kalau lepas zuhur pun tetap lepas zuhur. Tu mana rawatib? Yakni segala sunat-sunat yang tetap. Kalau belum zuhur pun tetap belum zuhur, kalau lepas zuhur pun tetap lepas zuhur, kalau belum asar pun tetap belum asar. Tu mana panggil rawatib. Dan tawabi bagi fardu dan sunat muakkad dan ghairu muakkad ni nama pertama panggil rawatib. Apa makna rawatib? Yakni sunat yang tetap belum zuhur ataupun lepas zuhur, belum asar. Dan tawabi, apa makna tawabi? Segala pengikut ikutan bagi fardu. Dia panggil sunat-sunat yang duk ikut bagi fardu. Maka wajib disebutkan rawatib yang diqabliyah, yang qabliyah dan yang ba'diyah. Yang di tuan itu dah. Maka wajib disebut rawatib yang qabliyah dan yang ba'diyah itu disebut akan qabliyah kalau semaya qabliyah
kita sebut qabliyah, dan ba'diyah kita sebut ba'diyah. Deh. Dan yang tiada ba'diyah disebut akan qabliyah, seperti kata usalli sunnatas subhi rak'atain. Ya semua lagu ni. Dan yang tidak ada ba'diyah disebut akan qabliyah. Tak ada kena sebut dah tu, tulis luar tu. Gana. Jadi hak sebut qabliyah ba'diyah, yakni sunat kapit waktu yang ada ba'diyah, barulah kita wajib sebut qabliyah. Tapi kalau masalah sunat rawatib yang tak ada ba'diyah, kita tak ada kena sebut dah qabliyah itu. Perak ni supaya sunat asal. Usalli sunnatal asri rak'ataini, tak ada kena sebut dah qabliyah sebab ia tak ada ba'diyah. Adapun zuhur ya ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka apabila ada ba'diyah, maka wajib kita sebutkan qabliyah. Usalli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan. Kenapa? Karena ia ada ba'diyah. Nak beza ni sunat ba'diyah, ni sunat qabliyah. Lepas tu dalam niat kita ibu bapa dah, ia kena ada 2, 3. Kalau semaya fardu, ia kena ada qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Kalau semaya sunat, ia kena ada qasa, kena ada apa? Ta'arruf, panggil kena ada ta'ayyun. Kalau sunat apa? Sunat kapit waktu. Kalau sunat mutlak ada qasa, so tak apa dah. Ini ngamolek. Dalam maya kita ni orang panggil cara niat, ia tubik 3. 3 kok mana? Ia ada hak maya biasa kena ada qasa, kena ada ta'arruf, ia kena ada ta'ayyun. Mana qasa? Sahaja aku. Aku apa? Semaya. Tu qasa tu niat tu. Sahaja aku semaya fardu. Fardu tu orang panggil kat mana? Saja aku semaya fardu, meletak fardu. Fardu kat apa? Ta'yin. Zuhur. Saja aku semaya. Tu orang panggil qasa. Saja aku semaya tu qasa. Fardu. Fardu orang panggil ta'arruf. Fardu apa? Az-zuhri. Zuhri tu orang panggil ta'ayyun. Adapun arba'ah raka'atin tu sunat tak worry, tak ada apa. Saja aku semaya fardu zuhur, kerana Allah ngikut imam. Pak ka'abuh tak buh pun tak ada masalah, tu ya sunat itu. Tapi aku nak worry, saja aku semaya fardu zuhur. Orang panggil saja aku semaya tu orang panggil qasa. Orang panggil niat. Mana orang panggil ta'aruf? Meletak fardu. Fardu tu orang panggil meletak. Sepanjang ke aku semaya fardu. Tu meletak fardu ke sunat. Lepas tu nak menentu. Menentu apa? Zuhur ke asar ke mengorek. Tu dia kena menentu. Kalau di dalam niat kita tak ada 3 perkara ni semaya fardu, bermakna semaya fardu kita tak sah. Kita tak nak? Saja aku semaya sah. Kalau fardu tak sah. Fardu ya kena ada 2 lagi. Kena ada niat, kena ada qasa, kena ada sila. Saja aku semaya. Ya kena ada 2 lepas dah tu. Gawa? Ta'arruf, meletak. Fardu. Fardu tu orang panggil memeletak. Gawa? Sila meletak gawa? Fardu. Pas fardu tu orang panggil ta'arruf. Lepas tu kena apa? Kena ta'ayyun, ta'yin. Fardu ke apa? Kena ta'yin. Fardu zuhur ke, fardu asar ke, fardu subuh. Tu mana tak? Kena datang 3. Qasa, ta'arruf tu makna fardu. Ta'yin tu zuhur ke asar. Maka di dalam niat semaya fardu, ia kena ada 3 ni baru sah, baru pakai. Kalau semaya sunat, mendatangkan qasa dengan ta'yin ataupun ta'aruf. Saja aku semaya sunat. Dah. Saja aku semaya sunat. Tak apa dah.
dah kena masalah qasak dan ta'ayyun nah. Saja aku semaya sunat zuhur. Sunat asar. Kalmah dia kesaja aku semaya sunat zuhur, sunat asar. Atau mendatangkan ta'aruf saat itu. Kata orang panggil kalau dalam sunat rawatib ni dia kena datang dua, qasak dan pula masalah ta'ayyun. Ada pun semaya sunat mutlak, misalnya nak semaya sunat semata-mata. Saja aku semaya sunat, saja aku semaya. Tak apa dah, saja aku semaya. Tak royak kata sunat tu sunat ni tak. Saja aku semaya kerana Allah. Madarah. Pakai mada dan pakai dah. Kalau sunat kebiasaan dan sunat mutlak. Bermakna kata di dalam fardu kena ada 3 cara niat. Qasak, ta'aruf, ta'ayyun. Kalau di dalam sunat rawatib ia kena ada qasak dan pula kena ada ta'ayyun. Dah. Kalau sunat mutlak ni makna qasak saja aku semaya kerana Allah. Mada ke tak mada? Jawab kata mada dah cara niat kita. Kita tengok lagi kitab dia akan royak kali lagi. Kama dia seperti dikatanya usalli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Pahak ni dia kena boh dak kata qabliyah. Jawab kata tak ada kena boh sebab ia ada qabliyah. Ya ba'diyah tak ada. Tapi cara semaya sunat subuh ni ya orang panggil hak Nabi buatnya deh. Cara semaya ya usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Pas qabliyah tak ada kena boh sebab ia tak ada ba'diyah. Ya nak boh qabliyah apabila ada ba'diyah. Sebab nak beza kata sunat ni hak belum ke hak kamal dia. Sebab tu nak boh qabliyah apabila ia ada ba'diyah. Tapi kalau sunat tak ada ba'diyah, ia tak ada kena boh dah, tak ada sunat dah kita boh qabliyah. Sebab situ ia tak ada perbezaan apa. Sebab ia ada ya qabliyah. Ba'diyah tak ada kena boh. Qabliyah tak ada kena boh sebab apa? Ba'diyah ia tak ada. Deh. Apabila kita semaya dah mau duk royak dah, sunat subuh ni apa lagi dia? Buat agana. Sunat subuh ni kita semaya rakaat pertama kita baca Fatihah. Lepas tu kita baca Alam Nashrah Nabi royak. Lepas tu bacanya kuliah. Rakaat kedua dalam sunat subuh kita bacanya Fatihah. Lepas tu kita baca Alam Tarakai dan Qul Huwallah. Lepas tu cuba kita tengok di dalam kitab Azkar. Di dalam kitab Azkar An-Nawawiyah. Setengah hadis mari kata sunat subuh. Baca Fatihah. Baca Alam Nashrah. Lepas tu setengah lagi pula dia katanya baca rakaat pertama Fatihah dengan Alam Nashrah. Rakaat duanya Fatihah dengan Alam Tarakai. Pas setengah daripada riwayat yang lain daripada masalah semaya sunat subuh. Dia suruh kita baca Fatihah rakaat pertama dengan kuliah. Lepas tu rakaat dua Fatihah dengan Qul Huwallah. Maka kita mari hipung dua hadis ni ijtima'ul hadisaini. Ataupun berhipung dua hadis. Hadis setengah suruh baca rakaat pertama Fatihah dengan Alam Nashrah. Rakaat dua Fatihah dengan Alam Tarakai. Hadis yang kedua baca Fatihah dengan kuliah dan pula Fatihah dengan Qul Huwallah. Maka kita mai kacuh dua hadis ni supaya sebenarnya lagu mana? Kita mari bacanya rakaat pertama Fatihah dengan gawa Alam Nashrah dan kuliah, dan rakaat dua kita baca Fatihah Alam Tarakai dengan Qul Huwallah. Hak ni paling comel lagi kita hipung dua hadis. Supaya ni hadis mari kata Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Tengah hadis mari kata zulman kathira Nabi berdoa. Tengah Nabi berdoa zulman kabira. Lepas tu comel kita hadis Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Kita baca buh dua hadis dulu dah. Deh. Lepas tu semai sunat subuh kita baca rakaat pertama Fatihah, Alam Nashrah dan kuliah rakaat pertama. Dan pula dalam rakaat dua Fatihah, Alam Tarakai dengan Qul Huwallah. Comel. Dah. Lepas tu kita doa dalam kitab-kitab royak doa nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amuka fi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal jalali wal ikram. As'aluka an tuhya qalbi bi nuri ma'rifatik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya muhyil mauta, ya arhamar rahimin. Kita doa dengan doa tu hak tu hak Nabi sebut dan warik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi katanya orang yang semaya sunat subuh ni Allah Taala wi dua perkara. Yang pertama Allah Taala wi sihat dan pula kuat tubuh badan. Siapa dia yang buat amal sunat subuh, Allah Subhanahu wa taala bui kuat tubuh badan, sihat tubuh badan. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala wi barakat di dalam rezekinya. Tu kelebihan bagi semaya sunat subuh. Nah, kita duk cara sini. Atau usalli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Hak ni tak ada kena buh qabliyah weh. Kerana apa tak ada kena buh qabliyah? Kerana orang panggil ba'diyah dia tak ada kena beza. Deh. Makna hak ni dia tak ada kena buh qabliyah. Kerana apa? Kerana dia tak ada ba'diyah. Semaya sunat subuh tak ada ba'diyah, semaya sunat asar tak ada ba'diyah, maka ketika ni tak sunat kita sebut qabliyah. Maka kiahkan, yakni maka angka wak pengukuran dan kira pada maghrib dan isya. Kita kira, kita kira pada maghrib, pada semaya maghrib dan isya dan semaya isya. Kalau ada ba'diyah, usalli sunnatal maghribi qabliyatan lillah. Dah kan? Qabliyatan usalli sunnatal maghribi rak'ataini qabliyatan. Kalau semaya maghrib hak belum pada maghrib orang panggil sunat, orang panggil ghairu muakkadah. Nak buat pun tak apa, tak saya buat pun tak apa, tapi yang comel kita buat. Tapi ia bukan muakkad. Maka ia ada qabliyah ba'diyah, ia suruh qiyah. Musannif kita suruh qiyah. Hak ada ba'diyah, maka kita bolehlah qabliyah. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini qabliyatan lillah. Dan isya dan sunat isya. Sunat isya pun sunat kita qiyah lah. Usalli sunnatal isya qabliyatan lillahi ta'ala. Seperti yang dimakan itu juga, dan setengah daripada sunat yang muakkad dikerjakan, yakni sunat yang ditutup dekat-dekat wajib. Hak syarat tekan suruh kita buat, suruh kita kerja. Dan dikekalkan mengerjakan dia akan sunat muakkad. Suruh kita kekal. Mana? Dah sembahyang witir. Maya witir ni ada khilaf ni. Tengok Nabi kata kan, tengok ni. Nabi ada kata dalam hadis kata tengok. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat ni dikatakan sunat muakkad ni. Ditutup dan kuat, tutup dekat-dekat dengan wajib. Tapi tak sampai tangan wajib, tapi tutup yang kuat. Makna kata kalau buat, makna kata dekat-dekat dengan wajib. Lepas tu syarat tekan kita sini, suruh kita mengekali, suruh kita buat semua. Kerana hadis mai kata al-witru haqqun. Ni hadis haqqun ni. Al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Ni berat sikit hadis ni. Nabi katanya bermula semaya witir. Witir makna makna tunggal. Sebenarnya witir. Maka barang siapa tiada mengerjakan witir, maka tiadalah daripada kami. Ni hak ya duk nak tangga wajib tak wajib ya duk dihakang tu.
Kita surah dah masalah ni. Di dalam Syafi'i kita sunat witir ni namanya dekat-dekat dengan wajib. Tapi tak ada siapa tangan wajib. Kalau tak buat tak ada berdosa dan tak ada kena seksa. Tapi kalau kita buat kita dapat pahala yang besar. Ingat molek tu orang panggil perkara yang bukan wajib tapi dekat-dekat dengan wajib hukum dia. Orang panggil ada sebutir padi lagi nak siapa tangan wajib. Kalau sebut kata wajib tak buat berdosa. Kalau tak buat kena seksa. Tapi hak ni kalau tak buat tak ada berdosa tapi kurang comel. Mana? Duk bahas tertanya al-witru haqqun. Lapa haqqun tu? Haqqun tu Imam Syafi'i kita takwil tu baik dengan makna sunnatun muakkadah. Faham tak? Di lafaz haqqun pada hadis al-witru haqqun, Imam Syafi'i kita takwil dengan haqqun sunnatun muakkadah. Ni cara ngaji ni cara pelah masya-Allah. Dah. Dan mazhab Hanafi ya takwil pada kata hadis haqqun ni maknana fardun au wajibun. Ni mazhab Hanafi. Sebab tu Hanafi fardu ya jadi ni. Kita 5 ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi Hanafi dak ia jadi kena tambah sagi semaya witir. Kalau tak semaya tak leh berdosa. Kalau tak semaya supaya dengan fardu subuh, fardu zuhur. Kalau tak semaya tak leh wajib kena qada. Patut yang mana tinggal witir berdosa. Tapi kita mazhab Syafi'i orang tak buat witir tak ada berdosa tapi kurang comel. Kerana hukum dia dekat-dekat dengan wajib. Kerana faham mana mafhum daripada hadis yang ditakwilkan oleh ulama Syafi'i dan Imam Syafi'i pada lafaz haqqun. Imam Syafi'i kata sunnatun muakkadah. Adapun mazhab Hanafi kata haqqun yakni dikatakan wajibun au fardun. Supaya ni dah hadis mari atas hadis tu akid ni kita tak tangan ni. Nabi kata apabila mutakbir iza kabbara Allahu akbar. Nabi tahu waktu mana? Hadis mari fauqa sadri. Hadis mari tu. Lepas pada muntakbir Nabi kata munggitak di atas dada. Orang yang pegang hadis ni betul-betul sebab dia tak atas dada ke kain luar. Pakai hadis betul-betul tu. Tapi Imam Syafi'i kita takwil pada kata fauqa sadri. Imam Syafi'i kita takwil hadis ni dengan tahta sadri. Ni hadis ni. Hadis mari Nabi kata izan kabbara apabila mengkebir kasmaya. Nabi kata engkau wak turun tangan engkau fauqa sadri. Hadis mari kata di atas dada. Kemudian Imam Syafi'i kita takwil fauqa sadri di atas dada. Imam Syafi'i takwil tahta sadri di bawah dada. Sebab tu kita mazhab Syafi'i ketika takbir Allahu akbar tangil tak di bawah dada. Sebab hadis fauqa sadri ditakwil, dipesir, dihurai oleh Imam Syafi'i dengan kata tahta sadri. Tapi mazhab Hanafi takwil hadis kata fauqa sadri dengan mana tahta surrati di bawah pusat. Sebab tu kalau kita semaya di Mekah ada macam-macam setengah Allahu akbar tak sini. Hak ni fak pakai hadis betul-betul. Soreh hadis betul-betul. Kalau duduk di bawah dada hak ni mazhab Imam Syafi'i. Mazhabuna asy-Syafi'i. Kalau duduk wa pusat hadis mazhabu Abi Hanifah yang di mazhab Hanafi. Kenapa faham molek? Takwil hadis masing-masing supaya lafaz haqqun Imam Syafi'i takwil dengan sunnatun muakkadah dekat-dekat dengan wajib. Adapun Hanafi kata fardun wajibun. Itu dia. Lepas tu Nabi kata berat belakang sikit tu, siapa-siapa tak kerja witir, tak semaya witir, orang tu bukan daripada golongan umat aku. Hak tu beratnya dah. Faman lam yutir falaisa minna.
Orang mana tak buat witir, orang tu bukan setengah daripada golongan kami dan pula umat kami. Hak tu berat kita. Hak tu ulama duk bahas tak, teruk juga ni hadis ni. Berat kat mana? Nabi tak mengaku umat dia. Supaya ni lah ada hadis yang kata, man ahdatsa fi amrina falaisa minna. Maka siapa-siapa yang duk rekoh-rekoh dalam agama kami, buat pandai sendiri. Buat pandai dia buat ikutlah pandai sendiri. Nabi kata bukan daripada golongan kami. Duk pandai rekoh Al-Quran, pandai rekoh habak buku ibadat. Ya bukan ulama, bukan orang siapa tangga, tapi pandai rekoh sendiri. Pasal buat ikut si, ikut D, ikut rasa. Maka orang ni duk rekoh dalam agama kami. Nabi kata orang ini bukan daripada golongan umat kami. Pasal ni, siapa-siapa yang tak kerja witir, faman lam yutir minna falaisa minna. Faman lam yutir falaisa minna. Orang ni bukan daripada golongan umat kami. Lepas tu cara witir kita royak dah. Nah, witir ni yang boleh buat 2 salih. Usalli sunnatal muqaddimatil witri rak'ataini saja, kumaya sunat muqaddimah witir 2 rakaat. Lepas pada tu wisalih assalamualaikum, assalamualaikum. Lepas tu kita buat pula 1 rakaat usalli sunnatal witri rak'atan lillah. Saja aku semaya sunat witir 1 rakaat. Orang panggil diiring dengan 1 rakaat. Tu orang panggil witir. Makna sekaat tu witirnya. Dah. Lepas tu cara witir tu orang panggil surah hak sunat kita baca. Rakaat pertama muqaddimah baca Fatihah dengan sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Rakaat kedua ada muqaddimah witir Fatihah dengan kuliah. Lepas tu dalam witir hak sekaat tu sunat baca Fatihah, qul wallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hak ni orang panggil, hak Nabi kata al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Maka tu sunat surah yang kita baca. Emo kita buat 2 salih, dia apa? 3 rakaat buat 2 salih. Ataupun kita nak buat 3 rakaat 1 salih supaya ngasmaya mengori. Boleh ke tak boleh? Jawab kata boleh. Sebab apa? Sebab kita tengok ulama besar tapi moh kita tak biasa buat. Lu buat je pelik jadi pelik. Orang moh kita je pelik je tak biasa duk buat. Suponing lah buat bezangi bano dah. Orang moh kita je pelik duk bezangi bano lantung tu sallallahu ala Muhammad. Duh. Orang moh kita je pelik. Sebab moh kita orang tak ada biar duk buat. Tak ada orang dah buat tu, rumah kita tak buat nak bano tah timbuk rum baru ni ya bano je kan. Tahu tu bano boleh tak? Boleh, masalah bano tak ada apa harus. Di dalam Sahih Bukhari panggil duf tu boleh. Tapi jangan orang panggil jangan lajak nama dah masuk sunnah lah. Tak boleh tu. Sunnah dengan kitab piano bukan zangi lah tu. Deh, hak tu orang panggil jangan duk rekoh-rekoh sangat pada agama kami. Nabi kata. Lepas tu cara witir nak buat 3 rakaat 1 salih pun harus. Nak buat 3 rakaat 2 salih pun harus. Lepas tu orang buat 3 rakaat mau jumpanya dengan ulama besar di Syam, nama Ad-Doktor Muhammad Said Ramadan Buti. Ambo semaya terawih lik belakang dia, witir dia tak buat 2 salih. Dia buat 1 salih, 3 rakaat dia buat 1 salih. Tapi mau kita tak boleh nak main, nama dia pelik kau orang. Bagi hak nampak pelik-pelik tak boleh duk kacau ni. Yang mau tak banyak alim baru. Apa kita pun sedap. Fak dulu ngaji tak siapa. Jadi reka lu. Jadi gereja. Fak dulu ngaji tak siapa. Kita yang ngaji siapa sebab kita buat 3 rakaat 1 salih. Kita ngaji siapa. Fak dulu tak biar siapa, tak ada temenah. Bukan tak ada nah. Supaya ni lah kita semaya 4 rakaat muakkadah dengan ghairu muakkadah. Belum pada zuhur. Nak buat 4 rakaat 1 salih. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak buat 4 rakaat 2 salih. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Dia pun belum nampak pelik.
Lek ni. Ngaji li ana ni. Lalu dah. Kau lah dulu nak hukum ke. Kau tengok dulu. Tengok molek-molek dulu. Deh. Lepas tu Nabi kata orang tak kerja witi tu Nabi kata bukan daripada gulung kami, bukan daripada umat kami, bukan daripada fok-fok kami, fok tak semaya witi. Lepas tu witi kalau sahabat tak bangun tahajud, maya lalu paisya. Kalau kita tak ada keyakinan kata nak semaya, tapi semua witi ni orang panggil witi ni makna nak katuk semaya kita. Emu kita katuk semaya kita yakin kata kita bangun tahajud, kita bangun semaya taubat, kita bangun semaya hajat, kita bangun semaya tahajud, maya hajat, maya taubat. Lepas tu kita pergi katuk dengan witir sebelum pada subuh. Hak ni hak sunat. Kalau kita yakin kata kita tu bangun subuh, tapi kita bangunkan masalah maya tahajud. Tapi kalau kita tak yakin, aku ni bangun ke tak bangun malam ni tahajud, maka sunat kita kerja witir, yakni lepas isya tu mubasyaratan selalu dah. Kalau kita tak yakin nak bangun tahajud. Itu dia. Maka tiadalah daripada kami dan sebanyak-banyak semaya witir itu, sebanyak-banyak semaya witir itu 11 rakaat dah. Sekurang witir 1 rakaat. Pertengahan witir 7 rakaat. Dan pula sebanyak-banyak witir ialah berapa? 11. Gini. Supaya duha. Sekurang-kurang duha 2 rakaat. Usalli sunnatud duha pada jam pukul 9. Kita semaya sunat duha. Usalli sunnatud duha rakaataini. Sekurang-kurang duha 2 rakaat. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Dan pertengahan duha buat 4. Dan sebanyak-banyak duha 8 rakaat. Masalah witir sekurang-kurang witir 1 rakaat dan pertengahan witir 7 dan sebanyak witir dikatakan 11. Dah, hak Musa dari sini. Dan sekurang-kurangnya kurang witir serakaat mayakat. Boleh tak jawab? Tengok. Tetapi sayugiyanya, yakni hak comel, tetapi sayugiyo hak comelnya jangan dikerjakan dia akan sekaat witir mayakat. Misalnya kita pun semaya sunat isya sudah siap, maya sunat isya ba'diyah pun siap, lepas tu kita pun usalli sunnatal witri rak'atan. Maya witir ka. Boleh ke tak boleh? Jawab pada hukum tu haram. Tapi hukum ya tubik ke mana? Tubik kepada khilaful aula. Apa makna khilaful aula? Ia kena sikit pada martabat makruh. Tengok dah, dalam Islam kita ni ia ada sunat. Kita tahu sunat mula-mula wajib. Lepas tu sunat. Lepas dia tak jadi sunat, ia bawah dah sunat sikit, khilaful aula. Lepas tu bawah khilaful aula lagi makruh. Bawah pada makruh kacau-kacau lagi, ia nak terak pergi kahre. Tengok, mula-mula wajib. Mana wajib? Semaya fardu wajib. Wajib maya fardu, maya Jumaat lagi wajib. Maya ngaji ni wajib tak? Wajib. Dia sebut kara wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Barang hak tu hawi pala apabila kita buat. Lepas tu buat kita main ngaji ni tu hawi pala tak? Beri pala sebab barang wajib. Lepas tu orang tinggal ngaji lepas dengan keadaan jahil wa amal tak kena berdosa tak? Dosa. Lepas tu orang ni dia klik ke akhirat esok dia kena azab dah buku dia tak ngaji. Dia semaya.
Patah terana musmain apa tak betul sikit ibu malaikat tanya. Sebab tak ngaji. Pukul pai ni. Sebab pun tak ngaji. Ku malah. Pai. Dosa tak? Tinggal ngaji berdosa. Orang ngaji boleh pahala. Kerana ini amrullah. Amrun. Satu perintah. Dia sebut satu perintah. Buat boleh pahala. Tinggal berdosa. Sebut kata berdosa. Apa di bawah dosa? Azabullah. Azab Allah. Wajib. Semaya wajib dah. Semaya Jumaat tarik wajib. Buat boleh pahala. Orang tinggal. Tak ada kena kecek. Boleh dosa. Pas dia boleh dosa. Dia main berdosa. Mana tempat ayah? Lepas lah kawah. Jahannam. Lepas tu bawah pada wajib. Bawah ada wajib hukum ke apa? Sunat. Apabila kita tahu ni bukan wajib ni. Mana? Pas ma'ak namanya ma'ak pula. Ya tak ada wajib lah ni. Ya semaya i'adah lah dah. Misalnya maya jemaah. Lepas tu nak maya ma'ak pula dalam sehari 2 kali. Tak boleh. Supaya kita maya zuhur. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin makmum. Maya fardaz zuhur ngikut email dah. Mari datang ulama daripada India kau. Daripada Pakistan kau, daripada Madinah, mai semaya lah sejak Jabal. Kuasa nak semaya pula. Pas dia jadi fardu lagi yang dua. Tak jadi fardu. Dia jadi semaya i'adah. Dia jadi semaya sunat pula tika tu. Tak jadi dah fardu. Dalam waktu tu lah. Dia tu lah. 2 fardu tak berlaku. Dan berlaku saya. Lepas tu lagi semaya fardu kita ni yang usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin makmum. Maya trik 2. Ya tak jadi fardu. Ya turun dia jadi sunat. Ya terus ni martabat jadi sunat. Pada sebut tak sunat boleh pahala. Pas tu kalau tak buat tak ada berdosa. Tak ada berdosa. Pas supaya semaya witir 1 rakaat. Ya tak panggil sunat. Ya tak panggil wajib. Ya panggil khilaful aula. Menyalahi comel. Tak comel buat lari ni. Tak comel. Sebab khilaful aula. Lepas tu khilaful aula ni. Ia tak berlaku di atas Nabi SAW. Kerana Nabi ni seorang yang maksum. Apabila sebut maksum. Tak ada kena kecek. Benda haram tu hai jaga di awal-awal. Benda makruh tak berlaku. Benda haram. Jauh. Khilaful aula. Benda menyalahi utama. Kurang comel tak berlaku di Nabi SAW. Nabi tak buat semaya witir 1 rakaat. Boleh tak jawab oleh hukum fiqh? Harus. Sunat tak? Tak ada patangga sunat. Tapi khilaful aula. Makruh tak? Tak ada panggil makruh. Panggil khilaful aula. Martabat yang tinggi sikit daripada makruh. Makna yang bawah sikit pada sunat. Makna lepas pada khilaful aula. Martabat yang makruh. Makruh. Buat tak boleh pahala. Makruh. Apabila buat makruh makan wafta. Makan wafta lah yang berkembang. Lepas tu yang ngomong bawel. Dah main-main mak tadi dah ada beruh gigi. Nyuak pak-pak. Kata Allah, yang ngomong wafta ada apa takkan atas dia. Makan wafta. Pas makan bawel mentah-mentah. Makan wah dia. Dah patah maksudnya ngomong wah dia. Masih ni dah nguak-nguak. Lah sejak. Dan Allah, ni makan dia tak ada gambar kakak nak sembahyang ni. Maka benda ni orang panggil makruh. Makruh buat tak boleh pahala. Tinggal boleh pahala. Buat tak boleh pahala tapi tak ada dosa. Buat tak boleh pahala tapi tak ada kena azab. Dah. Tapi tinggal boleh pahala, buat tak ada boleh pahala tapi tak ada kena seksa. Lepas tu bawah pada masalah makruh, martabah bawah sub. Hak ni hak cemas sub. Hak ni hak udus sub. Hak syarat tak kena ke? Haramun ataupun lafaz satu lagi panggil al-mahzuru. Haram. Haram wa dosa. Wa dosa. Wa kena azab. Mana? Minum arak. Zina. Tinggal semaya. Ni orang panggil benda haram ni. Lepas tu kalau tinggal ya, tinggalkan perintah yakni tinggalkan benda yang dilarang,
ia boleh pahala, ia boleh balas Allah Taala. Sebab dia kata sayu gia comel kita tak sawak lah. Masalah witir itu satu rakaat kerana khilaful aula. Dan tiada mengapa ia seorang. Tak mengapa, tak apalah. Tu mana tak? Dan tiada mengapa. Tak apa. Tak ada masalah. Ia seorang simpan. Ia simpan tak tepi. Ia simpan. Perak bagi simpan taruh. Simpan. Tu mana simpan? Simpan ia simpan ke sekurang-kurang akmalnya. Ya sekurang-kurang akmalnya 3 rakaat, maksudnya muqaddimah witir dan pula maksudnya witir. Dibaca ayat pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Surah ni Nabi wahai baca sekali. Dalam Quran semua surah ada 100 surah lebih. Tapi surah Nabi wahai baca dalam ayat semaya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Surah ni lah Nabi wahai baca sekali di dalam ayat semaya. Surah ada 114 lebih daripada surah Al-Quran 1220 ayat. Tapi surah Nabi paling suka baca wa ayat semaya sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Tu yang Nabi suka. Walladzi dan Tuhan qaddara yang mentakdir ia Tuhan kan dika Muhammad wa fahada maka menghidayah Allah Taala. Lagi pula Tuhan saat itu wallazi akhrajal mar'a dan Tuhan buat keluar tempat-tempat pelera daripada kambing-kambing angka tu. Kita tengok dalam Quran sebab tu Nabi suka ayat ni. Dan pula kemudian daripada Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Jangan kita nama anak al-kafirun nah. Ada orang seorang baru ni kita anak dia nama Al-Kafirun. Dia ngaji tadika, cikgu tadika tanya, "Kak, anak kak nama apa?" Nama Al-Kafirun. Masya-Allah, tabarakallah. Kenapa kak tak nama Al-Kafirun? Oh, kak dok ngati imi baca Quran, baca surah, papa ngorik kak sedap ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kak wasa cok kena tak nama anak al-kafirun. Tapi dia tak tahu tak al-kafirun makna apa. Dia tak tahu tak al-kafirun makna apa. Supaya tak nama kerdong tu nah. Anak nama apa? Nama kerdong ke apa kerdong? Kera. Makna tu kera. Lepas tu ustaz atau mengklik saling, kak klik saling. Nama Al-Kafirun ni nama tak molek, nama kafirun orang-orang kafir. Ayat ni turun mari Tuhan kata gini, Muhammad mutasarrif cara banyak lakum di nukum waliyadi. Bagi dia kemo hak agama demo, bagi kita agama kita lah seni Muhammad. Lakum di nukum waliyadi. Bagi kamu agama kamu, hei kafir Quraisy, bagi aku agama aku lah. Okey. Deh. Baca qul ya ayyuhal kafirun. Dan pula pada rakaat yang 3 kemudian pada Fatihah qul huwallahu ahad. Sekat tu kami kata wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan pula masalahnya kita kata Allah dah. Jadi musannif kita tambah apa pada masalahnya dah. Sifat-sifat ma'ani bagi Allah. Kerana takut bertukar diri sifat gapo ma'ani dengan takluk bagi sifat ma'ani. Kerana diri sifat ma'ani kena pada diri berkuasa dan diri kuasa yang berlaku pada makhluk, pada langit dan bumi itu orang panggil ta'alluq bagi sifat-sifat ma'ani. Dengan sebab itulah musannif kita kata comel pada sifat ma'ani, kita tambahkan masalah apa. Maka yang misal seperti sini kata ada makna bagi perkataan kita mendengar dengan mendengar. Ya bunyi itulah lah. Seperti juga pada gorek dengan gorek. Maka ni tak ada bertukar ni. Kalau dia kata mendengar dengan mendengar. Mana tak nak beza tak boleh. Mendengar dengan mendengar. Jadi nak beza tak boleh. Orang panggil sifat ma'ani bagi kita dengan takluk bagi sifat ma'ani kita. Jadi tak ada perbezaan. Supaya dengan gorek. Gimana? Pada gorek dengan gorek. Jadi tak beza. Lepas tu cara nak beza tengok. Dia kata ada makna bagi perkataan kita mendengar dengan mendengar. Tak beza. Adapun kita tahu kita dengar dengan pendengar. Ni. Kita dengar linga, kita dengar suara ni dengan satu sifat pendengar. Apa sifat pendengar? Yakni anak telinga yang Allah Ta'ala jadi dalam telinga kita tu orang panggil pendengar. Dengan sebab pendengar kita boleh mendengarkan suara-suara. Tengok dia kata. Maka adalah cakapan yang semacam ini tidak didengarkan dia akan cakap yang semacam ni. Tiada didengar, tidak didengar daripada tok nenek kita. Tak ada besar dengar. Sebab kata mendengar dengan mendengar. Ya beza tak boleh. Cumanya dengar dengan pendengar. Aku dengar dengan pendengarku ni. Dan aku gorek dengan penggorek ni. Gorek dengan penggorek ke? Penggorek tu Allah. Supaya tu juga Allah Ta'ala kuasa dengan sifat berkuasa yang ada di Allah. Allah Ta'ala boleh kuasa wak langit. Allah Ta'ala boleh berkuasa saat ni kuasa wak bumi. Sebab di Tuhan ada sifat pengkuasa. Sebab orang-orang tua kita tak kecek mendengar dengan mendengar ataupun gorek dengan gorek. Ya tak kecek lagu tu. Hanya yang didengarkan, yang didengar daripada tok-tok nenek itu ialah gorek wong gorek dah sampai dulu pakai pusing dah gorek dah kan. Gorek tu dengan pegorek. Mana pegorek? Ya dulu Allah ni ya alak mudeng le pakai pasal cah bateri tu cicing dah. Sampai dulu kena pusing gorek dah. Penggorek ada alat penggorek tu tok kayu pangap kan. Maka alat tu dia panggil penggorek. Lepas tu dia nampak musim besi tu. Lepas tu besi tu musim makan kayu nampak krik. Maka diri menampak alat tu dok musim makan kayu. Hak tu dia panggil dok bergorek. Lepas tu dok gorek dengan penggorek. Mana alat tu? Takut kita nak beza tak leh. Hak manakah alat, manakah takluk bagi pegorek. Pegorek ni di besi hak kita dok pegang pusing. Mana dok gorek? Gorek kayu tu. Hak tu dia panggil gorek. Takluk bagi sifat agar. Sifat kita tahu takluk bagi alat pegorek. Hidup gorekkan kayu. Maka di kayu dia panggil takluk bagi alat penggorek. Supaya itulah orang panggil takut kita bertukar sifat ma'ani yang duk di Allah. Takut kita tukar dengan takluk sifat ma'ani hak duk wak langit kesel tu. Wak langit kesel takluk kudrat tu. Wak bumi kesel lagi takluk kudrat. Buat kita orang panggil kesel dan jaksa bagi takluk bagi kudrat dan pula bagi kudrat.
Kemudian cara-cara tok sewi kita jadi gapo, jadi tukar, tok sewi kita jadi semabuk di antara sifat ma'ani Allah dengan takluk qudrat saat ni, takluk sifat ma'ani, maka kita wak ripa. Apa perkuasa. Allah Ta'ala wak langit, langit yang dibuat tu orang panggil kesal bagi qudrat. Maka qudrat tu nama perkuasa. Makna Tuhan wak langit dengan perkuasa yang ada padanya. Tuhan wak bumi dengan perkuasa. Makna hak kita dok tengok langit, bumi semua ni, orang panggil kekuasaan Allah. Dengan sebab Tuhan ada sifat perkuasa. Tak molek. Mana perkuasa? Hak ni satu sifat yang ada di Allah SWT pun nampak cahaya nak. Maka cahaya yang ada dalam telefon tu satu perkara. Lepas tu suluh mari luar tu takluk bagi telefon dah tu. Ni kita misal mudah-mudah tengok lagi. Dia katanya masalah orang tua kecek tak ialah gorek dengan penggorek. Kalau begitu terlebih nyata, yakni terlebih terang, kita kiyahkan mendengar dengan pendengar. Kita dengarkan suara dengan sebab ada anak telinga, tu pendengar anak telinga. Kalau kita lah, kalau Allah Ta'ala dengar dengan pendengar, ialah samuknya sama Allah. Allah Ta'ala boleh dengarkan suatu daripada perkara yang pesing suara ataupun suatu yang pesing tak bersuara. Allah Ta'ala boleh dengar dengan pendengarnya. Pendengar Allah namanya sama. Pendengar kita namanya anak telinga. Pendengar kita dengan Allah serupa tak? Jawab kata tak serupa. Tapi sama-sama dengar. Tapi pendengar kita dengan anak telinga, ya Allah Ta'ala jadi duduk lalu ni. Tapi pendengar Allah Ta'ala ialah samuk satu sifat yang ada di Allah. Satu sifat samuk. Boleh mendengarkan suara-suara, boleh dengarkan benda pesing tak suara. Maka pendengar Allah namanya sama. Pendengar kita namanya kawan anak telinga. Tak kan? Tu makna kata boleh dengar dengan pendengar. Demikianlah pada hak kita dan hak Tuhan. Dan sangat jauhlah nak membuat jadi semabuk. Tak jadi semabuk dah. Kita dengan Allah Ta'ala tak semabuk. Lepas tu kalau kita pergi di masalah sifat ma'ani Allah, maka ketika tu jadi perbezaan manakah sifat ma'ani, manakah takluk sifat ma'ani. Kalau kita berdengar, pendengar Allah dengan gawa, dengan samuk. Maka dengan samuk Allah Ta'ala boleh dengar. Mana dengar? Suara kita Allah Ta'ala dengar. Suara pika Allah Ta'ala dengar. Suara kereta Allah tak dengar. Suara tiye Allah Ta'ala dengar. Dengar makna-mana? Dengar makna nyata. Lepas tu Tuhan dengar dengan sifat samuknya sama Allah Ta'ala. Kita dengar dengan anak linga. Anak linga bersepakai dengan cuping linga. Kalau ada cuping linga tahu suara milik anak. Ni boleh tahu suara gilik kane. Ni reda duk katuk. Tepus sini angin main suara lik ni. Kalau gilik tah ni reda. Ni oi bukan sama ada ni. Sebab tu anak-anak kita nak cubik ada tak leh. Orang ni punah dia tak dengar. Kadang dia punya desing tu parodium dulu. Lapung dia punah, dia bunyi desing kan benar radio ni punya desing song deh. Wak ngana lapung dia punah. Pahugai kita apabila reda ni punah dia punya desing budak kita agak kuat-kuat. Ngana linga masa bengai. Mana ia tarik kuat dak. Oh ya bengai, ya punah ni lampung dia ni. Ni reda ya. Tapi kita boleh dengar ada reda, ada dengar dengan masalah apa? Dengan anak linga. Tapi Allah Ta'ala dengar dengan samuknya.
Maka sifat pendengar Allah makna sama. Tapi Allah Ta'ala dengar dia dengan sama. Tapi sama Allah tak ada bersepakai dengan cuping telinga. Tak ada bersepakai dengan anak telinga. Tak bersepakai dengan lubang telinga apa kita. Tapi bagi kita boleh dengar dengan cuping telinga. Lagi pula ada lubang telinga. Dalam lubang telinga ada anak telinga. Sama kita. Tu beza tu nak bertukar kita dengan hak Tuhan tu deh. Terlebih jauh, terlebih nyata kita kiahlah mendengar dengan pendengar demikian pada hak kita dan hak Tuhan, dan sangat jauhlah nak membuat jadi semabu dengan alat di sisi yang berakal. Orang yang berakal tak jadi masalah semabu ke sama orang. Kalau begitu eloklah kita halih akan panggilan orang tua kita yang mengarang kitab-kitab, yang mengarang kitab-kitab Melayu dulu itu supaya mudah menuju dan mudah reti hati-hati yang awam. Supaya kita halih tu pendengar dengar-dengar, berkuasa dengan kuasa, supaya kita halih tu bukan kita nak kenak kita orang tua, bukan kita nak oyak kata kita tu segak ni kata musannif tayah deh, bukan nak oyak tayah ni bisa, nak oyak dia ni pandai dak, tapi supaya nak wi orang hati, orang tatamada, orang awal ni supaya ia tu mudah faham, mudah reti teteh masalah sifat-sifat ma'ani Allah Taala tak jadi semabunya. Atau anda supaya mudah menuju hati-hati yang awam kepada perkara yang ada ia perkara pada zatnya, zat Allah Ta'ala pada kali mula-mula. Sekat tu kamar kata wallahu a'lam dah. Aku dalu dulu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب. ربنا اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد آمين. الله